Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita akan tengok lagi subtopik 10.5 iaitu kumpulan darah manusia. Okay, seperti biasa sebelum kita nak mula kita punya pembelajaran, kita kena tengok dulu apa yang sepatutnya awak cover at the end of this subtopic. Alright, so kalau awak tengok di muka surat 167 dalam buku teks you all semua. Okay, so dalam subtopik ni awak sepatutnya dapat memerihalkan kumpulan darah ABO. Yang kedua, menghubungkan kumpulan darah ABO dengan pendermaan darah. Yang ketiga, menerangkan faktor reses. Dan yang keempat, menakul faktor reses yang tidak sepadan terhadap kehamilan. Okay, so kalau kita tengok ada 4 lah hasil pembelajaran yang sepatutnya awak dapat. Okay, so kita terus pergi kepada 10.5 kumpulan darah manusia. Alright, so seperti mana yang awak dah belajar dah dalam tingkatan 3 dulu, darah manusia ni kita ada 4 jenis lah. Okay, kita ada 4 jenis, iaitu kita ada kumpulan darah A, kita ada kumpulan darah B, kita ada kumpulan darah AB, dan juga kita ada kumpulan darah O. Okay, A, B, AB dan juga kumpulan darah O, ya. Alright, so tu yang pertama lah. Okay, dan seterusnya kita nak tengok pula kepada kenapa sesuatu darah tu kita boleh katakan dia sebagai kumpulan darah A, B, AB ataupun O. Okay, so kat sini kita akan merujuk kepada antigen. Okay, satu benda, satu perkataan yang awak kena tahu kat sini adalah antigen. Okay, jadi kalau kita tengok kepada rajah di sini, okay, kat tepi ni dia ada bagi kat awak. Okay, so kat sini kalau awak tengok, kalau pada sel darah merah tu dia mempunyai antigen A, jadi bermaksud dia ada darah A, dia adalah darah A lah. Okey, kalau dia ada pada sel darah merah dia, ni sel darah merah ni. Okey, kalau awak tengok kat sini dia ada antigen A ni yang warna biru tiga segi ni. So bila dia ada antigen A, okey, so bermaksud dia adalah kumpulan darah A. Alright. Kalau kumpulan darah tu adalah kumpulan darah B pula macam mana? Sama juga macam tadi. Okey, kalau sel darah tu dia ada antigen B. Okey, antigen B pada sel darah dia, so kumpulan darah dia automatically akan jadi kumpulan darah B. Okey. Dan kalau kumpulan darah tu adalah kumpulan darah AB. Kalau kumpulan darah AB maksud dia pada sel darah merah dia mempunyai dua-dua antigen ni. Okey, antigen A dan juga antigen B lah. Okey, dia ada dua-dua antigen pada dia. So bila dia ada dua-dua antigen pada dia, dia akan buat darah tu jadi darah AB. Okey, so how about orang yang ada darah O? Kalau darah O pula maksudnya pada sel darah merah dia tu tiada antigen. Okey, tak ada antigen pada sel darah merah tu. So, bila tak ada antigen, sama ada antigen A ke, antigen B ke, antigen AB ke, tak ada pada sel darah dia, so seseorang tu dikatakan mempunyai darah O. Okey, darah O. Darah O lah. Okey, so tu yang pertama sekali. Alright. Boleh So maksudnya untuk menentukan seseorang tu dia kumpulan darah jenis apa bergantung kepada apa tadi? Antigen. Okey, bergantung pada antigen apa yang ada pada sel darah dia. Okey, seterusnya apa lagi yang awak perlu tahu adalah perkara yang kedua ialah dari segi antibody. Okey, antibody ni kita dah belajar dah dalam bab ni lah. Okey, dalam bab ni, okey, dalam 10.1 itu kita dah belajar dah, iaitu komponen kan, komponen sel darah kita ni terdiri daripada plasma dan juga sel darah. Okey, jadi kalau awak ingat balik, antibody ni dia berada di dalam plasma. Okey, dia ada dalam plasma darah tu. Okey,
berada dalam plasma darah. Okey. Jadi kita tengok antibody apa yang ada sekiranya dia tu adalah kumpulan darah A. Okey. Sekiranya seseorang itu mempunyai kumpulan darah dia adalah kumpulan darah A. Okey, tadi kita dah tengok antigen yang ada pada dia adalah antigen A lah. Okey. Jadi apa antibody yang ada dalam plasma darah dia ataupun ada pada serum darah dia adalah antibody anti-B. Okey. Antibody anti-B. Kalau dia adalah kumpulan darah A. Okey. Kalau kumpulan darah dia adalah kumpulan darah B, antigen dia antigen B. Dan antibody yang ada dalam sel darah dia, dalam serum darah dia adalah antibody anti-B. Okey, antibody anti-B. Kalau kumpulan darah tu adalah kumpulan darah AB, okey, so maksudnya dia ada dua-dua antigen kan, antigen A dengan antigen B. Okey, antibody dalam darah dia ada tak? Tiada. Tiada antibody dalam darah dia. Okey. Special lah. Okey, sebab tu yang macam kita dah belajar sebelum ni, darah AB ni, orang yang darah AB ni dia adalah penerima universal. Okey, dia penerima universal sebab apa? Dalam darah dia tak ada antibody. Okey, tak ada, sama ada antibody anti-A ada tak ada, antibody anti-B pun tak ada. Okey, so dia boleh terima apa-apa saja jenis darah. Okey, darah A dia boleh terima, darah B pun orang darah AB ni boleh terima, begitu juga dengan darah O. Okey, boleh Alright, seterusnya last sekali kumpulan darah O. Okey, kumpulan darah O, antigen kita dah tengok tadi memang tak ada antigen lah pada kumpulan darah O, tapi dalam sel darah dia, dalam plasma darah dia, okey, dalam plasma darah dia ada dua-dua antibody ni. Okey, ada antibody A dan juga ada antibody anti-B. Boleh setakat ni? Okey, setakat ni boleh? Tadi first kita cerita tentang antigen. Okey, second kita cerita tentang antibody yang ada dalam serum darah tu. Okey. Kalau boleh cikgu ulang sekali lagi. Kalau kumpulan darah tu adalah kumpulan darah A, jadi antibody yang ada dalam serum darah dia adalah antibody anti-B. Maksudnya dia tidak boleh menerima darah B lah. Okey, dia tak boleh terima darah B. Kalau dia terima juga, apa yang berlaku? Antibody anti-B yang ni, yang ada dalam badan dia ni akan menyerang sel darah merah. Okey, sel darah merah penerima tu. Okey, maksudnya sel darah orang A ni lah dia akan serang kalau ada darah daripada kumpulan darah B tu derma pada kumpulan darah A. Kalau kumpulan darah tu, kumpulan darah B pula, antibody yang ada dalam badan dia adalah antibody anti-A. So maksudnya dia tidak boleh terima, orang yang darah B ni dia tak boleh terima darah daripada kumpulan darah A, tak boleh. Okey, tak boleh terima. Sebab apa? Sebab disebabkan oleh ada antibody dalam plasma darah kumpulan darah AB. Kumpulan darah B. Okey, kumpulan darah AB tak ada antibody. Kumpulan darah O ada kedua-dua. Okey. So that's why O ni, orang yang berdarah O ni, dia hanya boleh menerima kumpulan darah dari kumpulan darah O sahaja. Okey, dia boleh terima kumpulan darah O sahaja. Okey. So that's why orang kumpulan darah O ni juga kita kenali dia sebagai apa? Penderma universal. Pasal apa? Pasal apa kita panggil dia penderma universal? Sebab dia boleh derma darah tu pada semua kumpulan darah. Kumpulan darah A dia boleh derma, kumpulan darah B dia boleh derma, AB pun dia boleh derma. Okey. So sebab tu kita kenali kumpulan darah O ni sebagai penderma universal. Alright. Boleh
Okay, so tu je lah untuk kumpulan darah. Okay, untuk kumpulan darah. Okay. Okay, jadi contohlah kalau contohnya saya kumpulan darah O. So kalau saya menerima darah daripada orang yang berdarah A contohnya. Jadi sebab dalam darah A tadi dia ada antibody kan. Okay, dia ada antibody dia ada antibody anti B. Jadi sebab dalam darah saya ada antibody anti B ni, jadi dia akan serang lah. Okay, dia akan serang. Okay, dia akan serang kumpulan darah A tu. Okay, dia akan serang kumpulan darah A tadi, darah yang masuk dalam badan saya tadi. Dia akan serang sekali-sekali dengan darah saya pun, antibody tu dia akan serang juga. Okay. Seterusnya kita nak tengok pula pada faktor rhesus. Okay, kita nak tengok pula pada faktor rhesus. Faktor rhesus tu apa dia? Okay, faktor rhesus ni, kalau tadi kita tengok tentang kumpulan darah, ada antigen A, antigen B, antigen AB kan. Sekarang faktor rhesus, satu lagi antigen lain yang ada pada permukaan sel darah merah. Okay, iaitu faktor rhesus. Dan kalau untuk faktor rhesus ni, kalau seseorang tu ada faktor rhesus, okay, so kita panggil dia ada antigen D. Okay, antigen D. So maksudnya kalau seseorang tu ada antigen D ni, maksud dia adalah rhesus positif lah. Okay, dia adalah rhesus positif. Okay, kalau dia tak ada faktor rhesus ataupun tak ada antigen D ni, jadi seseorang tu kita kenali dia sebagai rhesus negatif. Macam mana kita nak tahu rhesus ni? Contohlah awak pergi cek darah kan. So doktor cakap, okay, awak ada darah awak adalah O positif ke, A positif ke, B positif ke, ataupun O negatif ke, A negatif ke, B negatif ke. So kalau O positif ni maksudnya awak adalah antigen D tu pada darah awak. Kalau awak A positif maksudnya antigen D tu ada. Kalau awak darah A negatif, maksudnya antigen D tu tak ada lah pada darah awak. Okay, boleh faktor rhesus. Okay, faktor rhesus ni kalau ada, so kita katakan dia adalah antigen ni pada sel darah merah seseorang tu. Alright. So apa lagi awak perlu tahu tentang faktor rhesus ni? Okay, kalau berlaku percampuran darah, kalau berlaku percampuran darah lah. Okay, kalau contohnya darah rhesus positif, okay, bercampur dengan rhesus negatif. Maksudnya dia still darah yang sama. Contohnya dia darah O positif bercampur dengan O negatif. Pun tak boleh. Okay, pun tak boleh. Okay, apa yang berlaku? Darah penerima tu dia akan bertindak balas dengan menghasilkan antibody rhesus ataupun antibody anti-D. Okay, antibody anti-D. Kalau dikesan ada. Okay. Alright. Jadi bila penerima menerima satu lagi dos darah rhesus positif, bila penerima menerima satu lagi dos darah rhesus positif, antibody rhesusnya akan menyebabkan pengaglutinan sel darah penderma dan boleh bawa maut lah pada penerima tersebut. Okey. Maksudnya okay, kita tengok selalunya faktor rhesus ni kita kaitkan dengan kehamilan lah. Benda ni berlaku pada kehamilan. Okey, seperti mana yang kita tahu? Anak, contohlah, okay, pasangan suami isteri tu dia berkahwin. Okay, dia berkahwin dan of course lah dia insya-Allah dia akan dapat anak kan. Okay, dia akan dapat anak.
Okey, contohlah kalau ibu tu kalau tengok pada rajah ni dia rhesus negatif. Okey. Bapa ni dia rhesus positif. Jadi ada kebarangkalian untuk anak dalam kandungan, okey. Anak dalam kandungan ni ada kebarangkaliannya untuk dapat rhesus positif. Datang dari mana? Datangnya dari bapa. Okey, datang dari bapa lah. Sebab bahan genetik bayi ni ataupun fetus ni 50% daripada ibu dan 50% lagi daripada bapa. So ada chance untuk fetus tu ataupun bayi dalam kandungan tu rhesusnya tidak sama dengan ibu. So inilah yang mengundang bahaya sebenarnya. Inilah yang akan menimbulkan masalah. Okey, masalah akan timbul lah kalau rhesus ibu dan juga rhesus rhesus ibu dengan rhesus bayi ataupun fetus tu tidak sama. Okey, tidak sama. Alright. So, okey. Bahayanya bila? Okey, bahayanya bila? Okey, bahayanya bila di akhir-akhir kehamilan lah. Okey, bila di akhir-akhir kehamilan, apa yang berlaku ialah okey, contohnya semasa nak melahirkan. Okey, semasa nak melahirkan tu akan berlakulah percampuran darah antara ibu dan juga fetus. Sebab semasa dia nak semasa tali pusat ataupun semasa plasenta tu nak keluar kan daripada daripada dinding uterus ibu tu, plasenta tu nak keluar. So kat situ mungkin berlaku percampuran darah. Okey, berlaku percampuran darah antara darah fetus dan juga darah ibu. So bila berlaku percampuran ni, contohlah ibu tu rhesus dia negatif, contohlah dia O negatif, tapi bayi dia O positif. Apa yang berlaku ialah badan ibu ni dia akan menghasilkan antibody anti-D tadi. Okey, ibu akan menghasilkan antibody anti-D. Dia akan hasilkan. Okey, jadi ini bahayalah. Okey, bahayalah. Sebab bahayanya bila? Sekejap lagi kita tengok bahayanya bila. Okey, bila walaupun berlaku percampuran di akhir kehamilan, okey, berlaku percampuran di akhir kehamilan, tapi ini tidak membahayakan. Okey, ini tidak membahayakan ini tidak membahayakanlah bagi bayi tersebut. Okey, ini tidak membahayakan. Sebab apa? Sebab kepekatan antibody yang terhasil itu tidak mencukupilah untuk beri kesan kepada anak pertama. Okey, tapi antibody anti-D tadi akan kekal dalam sistem peredaran darah ibu. Maksudnya tadi walaupun berlaku percampuran darah, berlaku percampuran darah antara ibu dan juga fetus. Okey. So antibody ni dia akan meresapkan ke dalam fetus melalui plasenta, tapi sebab dia dah hujung-hujung dah kehamilan, so antibody yang masuk dalam badan fetus tu dia tidak mencukupi. Tidak mencukupilah untuk beri kesan kepada anak pertama. Mungkin anak pertama, lepas tu anak pertama akan selamat dilahirkan kan. Tapi masalahnya berlaku untuk anak kedua lah. Sekiranya anak kedua tu rhesus dia masih lagi tidak sama macam ibu dia. Sebab apa? Sebab ibu sekarang ni, dalam badan ibu sekarang ni sudah ada antibody anti-D tu. Okey. Itulah bahaya kepada anak kedua. Okey, contohlah contohlah lepas 2-3 tahun ibu pun berjaya hamil lagi. Okey, bila dia dah berjaya hamil dan bayi dalam kandungan dia tu masih lagi rhesus positif. Sebab dapat mana daripada rhesus positif tu? Dapat daripada bapa dia lah kan. Okey, so kat sini apa yang berlaku ialah sebab dalam badan ibu tu sudah pun ada rhesus antibody anti-D. So bila
dia dapat kesan. Okey, bila dia dapat kesan, dalam badan fetus tu ada rhesus positif. Jadi automatically antibody NTD tadi akan meresap masuk lah. Okey, dia akan meresap masuk ke dalam fetus melalui placenta tu. Sebab antibody ni dia memang boleh meresap. Okey, dia boleh meresap lah ke dalam fetus melalui placenta. Macam virus pun. Okey, macam virus pun sama. Contohlah ibu tu ada virus HIV kan. So bayi mungkin akan dapat juga virus tu. Bayi akan dapat juga sebab dia boleh meresap melalui placenta. Begitu juga dengan antibody. Okey, so masalah lah. Masalah akan timbul. Jadi so dia akan antibody NTD ni akan memusnahkan sel darah merah fetus. Okey, so gejala penyakit ni kita kenali sebagai erythroblastosis fetalis. Okey, fetus kedua tu dia boleh matilah kalau tidak diganti dengan darah rhesus negatif melalui proses pemindahan darah. Okey, lagi dalam keadaan yang tidak serius, bayi tu mungkin hanya mengidap anemia saja. Okey, kekurangan sel darah merah saja. Tu dalam keadaan yang tak serius lah, ataupun dia cacat ke. Okey. Tapi contohlah kalau situasi macam ni berlaku dengan teknologi sekarang, masalah ni masih boleh diatasi dengan merawat ibu tu dengan globulin anti-rhesus selepas kehamilan yang pertama untuk menghentikan pembentukan antibody. So maksudnya dalam badan ibu tu tidak terhasil dah lah antibody. Okey, jadi akhirnya dia sama macam melahirkan anak pertama tadi jugalah. Di hujung-hujung kehamilan mungkin berlaku pencampuran darah juga kan. So waktu tu baru antibody tu terbentuk semula dalam badan ibu. So waktu tu mungkin bayi tu sudah berjaya dilahirkan, bayi yang kedua tu berjaya dilahirkan, dan kepekatan antibody pun dalam darah bayi tu masih masih tak mencukupilah untuk bagi kesan pada bayi. Okey. So, habis dah. Okey, tu je lah untuk faktor rhesus dan juga kehamilan. Okey, jadi kalau you all tak faham, nanti you all boleh ulang-ulang lagi video ni sehingga faham lah. Okey, sehingga faham. Alright. So, that's all. Okay. Thank you.